Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pemilik premis bangunan di negeri ini disaran menubuhkan pasukan respon kecemasan ERT masing-masing bagi menghadapi sebarang insiden kecemasan khususnya kebakaran. Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman berkata, penubuhan pasukan itu penting sebagai pasukan tindakan kecemasan awal sekiranya berlaku kebakaran sebelum ketibaan pihak bomba. Langkah ini juga sekaligus dapat mendidik lebih ramai warga kerja berdepan situasi kecemasan dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berada di tempat kerja. Tan Sri Musa juga menyambut baik usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat menganjurkan latihan bersepadu setiap tahun untuk meningkatkan tahap kecemasan pasukan ERT. Beliau yakin usaha pembudayaan keselamatan kebakaran akan dapat diperluas dan dipertingkat dari semasa ke semasa dengan sokongan, kerjasama dan pembabitan pelbagai pihak. Tan Sri Musa berucap merasmikan makan malam penutupan latihan pemantapan kawat kecekapan ERT Bomba Peringkat Negeri Sabah 2017 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Haji Hajiji Haji Nor. Latihan kali ini disertai 660 peserta daripada 66 pasukan membabitkan 4 kategori utama iaitu perkilangan, pemprosesan, perkhidmatan dan perhotelan. Kaum wanita perlu bijak mengambil peluang memanfaatkan pelbagai kemudahan dan bantuan yang disediakan kerajaan untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan bagi menjana pendapatan keluarga. Demikian gesaan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Hajah Jainab Haji Ahmad Aid. Menurut Datuk Jainab, pelbagai kursus dan program latihan disediakan kementerian, jabatan, agensi mahupun institusi kemahiran sama ada dalam jangka masa panjang atau pendek untuk membantu rakyat menjana pendapatan menerusi keusahawanan. Beliau mengambil contoh program Mobilpreneur at KKLW yang memberi kemudahan dana serta fasiliti kepada peserta terpilih. Program itu juga mendedahkan para usahanita dan usahawan untuk terus berevolusi dalam bidang perniagaan untuk meraih pendapatan yang lebih lumayan. Kalaupunlah mereka tidak mau, apa salahnya anak-anak mereka? Dan inilah saya rasa satu cara untuk kita memberi ruang dan peluang kepada keluarga wanita, keluarga mereka untuk mendapat keuntungan, dan juga secara itu juga kita dapat mengurangkan pekerja luar negara. Datuk Jainab yang juga Ketua Wanita UMNO Sepanggar ditemui media selepas merasmikan kursus 1 Malaysia urutan refleksologi di Kota Kinabalu. Seramai 15 wanita dari kawasan Sepanggar menyertai kursus anjuran bersama Wanita UMNO Sepanggar dan Giat Mara berkenaan. Penganjuran program Sunday Family Ride pada Ahad minggu pertama setiap bulan mampu membudayakan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Program itu juga mampu merapatkan hubungan baik antara kementerian dan jabatan kerajaan bersama warga bandaraya. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Bobby Swan menyatakan perkara itu ketika ditemui pemberita RTM selepas program Sunday Family Ride di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yobon Hai berkata, masih terdapat aduan mengenai kesesakan jalan raya semasa program ini. Namun pihaknya sentiasa memberi notis awal penutupan jalan di kawasan berkenaan dan berharap para pengguna jalan raya dapat bersabar dan memberi kerjasama sepenuhnya agar program tersebut berjalan lancar. Bagi para peserta, program ini dapat meningkatkan fizikal dan mental selain menggalakkan interaksi dalam kalangan keluarga dan komuniti dengan aktiviti berbasikal. Kebaikan dia sangat-sangat membantu kepada keluarga, yang mana dia sangat-sangat merapatkan sesiapa yang ada keluarga lah. Bagus untuk family sebab family boleh merapatkan silaturahim lah untuk hubungan family semua. Buat kita sihat, aktiviti bebas lah macam ni. Dengan banyak aktiviti program yang buat anjurkan oleh DBKK kan. Jadi semua orang sini dapat berkumpul, dapat kenal mesra lah sama penduduk-penduduk, semua orang. Selain aktiviti berbasikal, program ini turut melibatkan 30 gerai pameran daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan seperti Giat Mara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Kesihatan Negeri dan syarikat-syarikat konsesi Jabatan Kerja Raya.
Kurang pendedahan dan tidak memahami tuntutan Islam mengenai kewajipan menderma organ merupakan antara faktor kurang penderma organ khususnya dalam kalangan umat Islam. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata umat Islam perlu meningkatkan pengetahuan mengenai kepentingan menyelamatkan nyawa orang lain tanpa mengira agama dan bangsa. Katanya menderma organ mampu memberi kehidupan baharu kepada orang lain yang memerlukan. Mungkin kerana kepahaman terhadap agama dari aspek sama ada dia dibolehkan ataupun diharuskan. Tetapi kalau mengikut Jabatan Agama dan pihak Mufti, sebab itu dalam forum tadi pun menjemput wakil daripada Pejabat Mufti dan ia diharuskan. Datuk Sapawi ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Diabetes Sedunia peringkat negeri Sabah di Dewan Masyarakat Pekan Sipitang. Menurutnya, sambutan bertemakan setitis darah sejuta harapan dan kempen pendermaan organ peringkat daerah Sipitang ini bertepatan dalam usaha mendidik orang ramai tentang kepentingan menderma darah dan organ. Sementara itu, ketika ditemui RTM, Timbalan Mufti Negeri Sabah Ustaz Hamdani Omar menegaskan Majlis Fatwa Negeri Sabah pada tahun 2004 memutuskan bahawa menderma organ tidak ditegah dalam Islam. Fatwa sudah ada pengharusan itu dan para ulama semua sudah mengharuskan pendermaan organ. So orang Islam tiada masalah untuk mendermakan organ itu. Pengunjung yang ditemui mahu program tersebut kerap diadakan bagi menambah ilmu pengetahuan masyarakat khususnya di luar bandar. Bagi pendedahan bagi orang-orang luar yang tidak tahu. Lagipun itu satu macam kita buat derma organ sendiri. Kira okey lah begitu. Bagus lah diadakan di mana-mana tempat untuk orang-orang yang macam di pendalaman-pendalaman itu kan tahu bah program ni. Kita boleh bawa anak-anak memperkenalkan pendermaan organ, boleh mengenali penyakit diabetes. Di sini ada banyak pelbagai pameran kan. Kita boleh cek darah kah, cek mata, semua ada orang buat pameran di sini. Dalam sambutan ini turut diadakan pemeriksaan kesihatan, pameran berkaitan penjagaan dan rawatan kesihatan serta khidmat nasihat selain pameran jabatan dan agensi berkaitan. Jabatan Penjara Malaysia melalui sistem parol yang diperkenal sejak 2008 berjaya merekodkan 0.4% penurunan jenayah berulang daripada 17,500 penghuni yang bebas dari hukuman penjara di seluruh negara. Ia menunjukkan pewujudan sistem parol tersebut memberikan kesan positif dan impak besar terhadap persediaan penghuni dalam menyesuaikan diri kembali kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan selepas keluar dari penjara. Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Komisioner Jeneral Penjara, Datuk Seri Zulkifli Omar berkata, sistem parol yang turut disokong keluarga, masyarakat, majikan dan semua pihak membantu bekas banduan didedahkan dengan suasana hidup bermasyarakat sebelum mereka dibebaskan. Ini menunjukkan keberkesanan bahawa sistem parol ini di Malaysia ini boleh dijadikan satu contoh yang baik untuk negara-negara luar lah. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Zulkifli menyatakan Jabatan Penjara menyasarkan 2/3 banduan untuk dilibatkan dalam program pemulihan menerusi sistem parol bersama masyarakat menjelang tahun 2030. Terdapat peningkatan jumlah pesakit TB sejak 5 tahun kebelakangan ini dengan setiap tahun hampir 5,000 pesakit TB di Sabah dikesan melibatkan 70% adalah warga tempatan dan 30% warga asing. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian TB Kusta Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Richard Avoy, situasi itu perlu dicegah kerana penyakit TB merupakan antara penyebab utama kematian di negara ini. Katanya kesedaran mengenai tanda awal penyakit TB dalam kalangan masyarakat dapat membantu mencegah penularan penyakit itu. Tren yang semakin meningkat ini tidak baik. Maksudnya jangkitan penyakit ini masih berlaku dalam masyarakat kita. Jadi jangkitan itu perlu diberhentikan dengan mengesan penyakit lebih awal dan diberi ubat. Jadi masyarakat kena fahamlah bila ada tanda-tanda penyakit ataupun terdedah dengan pesakit TB, perlulah datang untuk pemeriksaan.
Beliau ditemui pemberita selepas larian Sabata 2017 di Wisma Sabata, Kota Kinabalu. Pelepasan larian disempurnakan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah, Datuk Johnny Mositun. Sementara itu, peserta ditemui menyambut baik larian anjuran Sabata berkenaan. Dia banyak info yang kita boleh dapat setiap kali larian apa tu yang diadakan. Kebanyakan yang larian diadakan ni sebenarnya dia bagi tahu info yang tentang kesihatan. Dengan join Sabataran ni saya boleh menyampaikan info kesihatan kepada family, kawan-kawan dan semua orang lah untuk cepat datang mendapatkan rawatan. Seramai 289 orang menyertai larian Sabata 2017 sejauh 10 km ini. Ahli Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia AIM perlu mempelbagaikan produk jualan mereka agar mampu meraih pendapatan sekaligus mengukuhkan perniagaan mereka. Setiausaha Politik Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Daniel Kinsek berkata, ahli sahabat AIM perlu proaktif sepenuhnya dalam memajukan perniagaan agar mampu bersaing dengan usahawan lain yang telah berjaya. Beliau berucap merasmikan sambutan ulang tahun kedua Kelab Usahawan Sahabat AIM Cawangan Keningau dan sempena ulang tahun ke-30 AIM di Keningau. Dalam pada itu, Ketua Pengurus AIM Zon Pantai Barat Sabah, Hajah Nuraizan Abdul Ghaffar berkata, sejak ditubuhkan pada tahun 1987, AIM berjaya melahirkan lebih 400,000 ahli sahabat melibatkan 132 cawangan di seluruh negara. Sementara itu, ahli sahabat AIM yang ditemui mengakui AIM banyak membantu dalam mengembangkan perniagaan mereka. Sebelum ini saya cari modal sendiri. Jadi amat susah lah. Okey, amat susah untuk saya mencari modal sebab bisnes macam kami ni yang kecil-kecilan susah untuk pergi bank. Okey, dengan adanya AIM ni saya senanglah loan duit. Okey, pinjam duit di AIM ni sangat senang dan mudah. Saya dalam ini bidang sudah dah masuk 10 tahun. Tapi saya masuk AIM tahun 2015 untuk membantu saya punya modal perniagaan lah. Sekarang memang AIM banyak membantu jugalah. Sekarang pun dalam proses renovation kedai. Itu pun dari AIM punya modal lah. AIM merupakan badan bukan kerajaan yang membantu kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan dengan memberi pinjaman dari segi modal perniagaan kepada usahawan tempatan di negara ini dalam mengembangkan hala tuju perniagaan. Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah PPMCS menerusi Akademi Pengakap Negeri terus giat meningkatkan kualiti kepimpinan pergerakan pengakap bagi memastikan pembangunan modal insan dapat dilaksana secara menyeluruh. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim berkata, penganjuran kursus seperti kursus protokol dan etiket sosial antara tumpuan pihaknya sebagai langkah memantapkan kemahiran dan pengurusan acara di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Katanya, Akademi Pengakap Negeri juga berhasrat untuk mengadakan kursus jalinan komunikasi dan pengacaraan pada masa depan. Memang seharusnya mengadakan kursus-kursus serupa ini ialah bagi memberikan peningkatan kualiti ke atas kepimpinan pengakap itu sendiri. Protokol dan etika ini diiktiraf sebagai satu nadi utama untuk kita mengadakan acara-acara yang begitu meriah, acara yang seremonial yang begitu mantap. Datuk Dr. Awang Zaini yang juga Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sabah memberitahu pemberita selepas merasmikan penutupan kursus dan etiket sosial Siri 3 2017 di Kota Kinabalu. Sementara itu, para pemimpin pengakap yang menyertai kursus berkenaan menyifatkan ia sebagai perkongsian pengetahuan dan pengalaman yang amat berharga. Kursus 3 hari ini menyaksikan peserta menjalani tugasan harian latihan amali dengan mengendalikan santapan beradab penuh sambutan berprotokol di salah sebuah hotel terkemuka di ibu negeri. Seterusnya kita ikuti acara-acara yang berlangsung di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi akan berlangsung Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Kota Kinabalu.
Seterusnya pukul 8 pagi ini juga Majlis Perasmian Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah diadakan di Pacific Sutra Harbour, Kota Kinabalu. Sementara itu pada pukul 8 pagi ini diadakan pengumpulan dan pelupusan sisa elektrik dan elektronik yang akan diadakan sehingga 8 Oktober ini sempena sambutan Hari Alam Sekitar peringkat Negeri Sabah di kawasan letak kereta Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Akhir sekali, Forum Kerjasama ke-10 di bawah mekanisme kerjasama mengenai navigasi keselamatan dan pelindungan alam sekitar di Selat Melaka dan Singapura akan berlangsung pukul 9.30 pagi ini di Hotel Hilton, Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona.